biar aku saja membelikannya. Berikan wangnya kepadaku. Fatimah pun memberikan wang tersebut. Sayyidina Ali pun bergegas pergi membeli makanan untuk kedua anaknya. Di tengah-tengah jalan, dia ketemu atau bertemu dengan seorang lelaki yang berkata, lelaki ni kata apa dia? Siapa yang mahu meminjami Tuhan yang maha pengasih dan yang selalu menepati janji. Sayyidina Ali pun memberikan duit 6 dirham tersebut kepada lelaki tadi. Kemudian pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Fatimah yang melihat Sayyidina Ali pulang dengan tangan hampa langsung menangis. Mengapa kamu menangis? Kenapa kamu pulang tanpa membawa sesuatu? Kemana wang duit 6 dirham tadi? Hasil tenunan yang aku dapat tadi untuk membeli makanan untuk anak-anak kita. Isteriku yang mulia, isteriku yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah. Aku telah meminjamkannya kepada Allah. Mendengar jawapan Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah berhenti menangis dan gembira. Berhenti menangis dan gembira. Sungguh aku mendukung tindakan, aku sokong perbuatanmu itu tadi, aku sangat setuju. Ini isteri yang salihah, isteri yang faham agama, isteri yang sedar tanggungjawab sebagai hamba Allah. Lalu dia menyokong tindakan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun keluar ke rumah kerana ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah jalan, dia bertemu dengan seorang lelaki. Hai Abu Hasan. Yani Sayyidina Ali dipanggil gelaran Abu Hasan tadi. Mahukah kau beli untuk untaku? Mahukah engkau beli untaku? Dia ada unta nak jual. Sayyidina Ali jawab, aku tak ada duit. Duit tak ada, macam mana nak beli unta yang kamu nak tawarkan ni? Tak apa, kamu bayar kemudian. Duitnya kamu bayar kemudian. Berapa? 100 dirham. Maka Sayyidina Ali kata, baik, kalau begitu aku beli. Setelah diberikan untanya kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali pun ingin kembali pulang meletakkan untanya di sekitar rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan di sana ada seorang lelaki dipanggil Hai Abu Hasan. Bapak, orang yang baik, orang yang baik, mari sini. Dipanggil Sayyidina Ali oleh lelaki ini. Apakah unta tersebut akan kau jual? Ni unta yang kamu bawa ni, kamu nak jual ke? Tanya lelaki ini. Ya, kata Sayyidina Ali. Berapa? 300 dirham. Ya, aku beli. Berapa? 300 dirham. Baik, aku beli. Lalu orang tersebut membayarnya dengan kontan, dengan harga 300 dirham dan mengambil unta tersebut, diambil bawa balik. Ali pun bergegas pulang ke rumahnya. Maka Fatimah tersenyum melihat wajah Sayyidina Ali yang begitu riang gembira. Kelihatan begitu gembira. Apa yang terjadi? Suamiku, isteriku yang mulia, kata Sayyidina Ali, ku beli unta dengan bayaran tempoh berharga 100 dirham, lalu ku jual dengan harga 300 dirham dengan keuntungan. Maka dia pun setuju. Setelah berdialog di rumahnya, Sayyidina Ali pun dia bersama dengan Fatimah mahu bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihatnya. Hai Abu Hasan, akan kau yang lebih dahulu cerita kepada aku atau aku terlebih dahulu untuk bercakap dengan kamu? Anda sahaja yang cerita. Sayyidina Ali kata, kamu sahajalah ya Rasulullah, ceritalah. Jawab Sayyidina Ali, tahukah kamu siapakah yang menjual unta kepadamu? Kata Rasulullah, kamu tahukah siapakah yang menjualkan unta kepada kamu tadi? Maka Sayyidina Ali kata, aku tidak tahu. Unta yang pertama, orang lelaki yang pertama yang jual unta kepada kamu itulah adalah Jibril, dan yang membelinya 300 dirham adalah Mikail. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah cerita apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala mesti ditepati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh
wa huwa khairur razikin. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan daripada sesuatu kurniaan yang kuberikan kepada kamu. Nampak rezeki ni Allah yang bagi, tuan-tuan. Allah bagi rezeki. Dia kata siapa yang belanjakan harta daripada sesuatu kurniaan yang dia berikan, maka akan aku gantikan. Fahuwa yukhlifu, maka akan aku gantikan, kata Allah. Wa huwa khairur razikin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Tadi saya duduk dekat hotel Pertama Kepala Batas sebelah tu, akhir ni, cerita akhir. Mentara nak pergi sini, dia pun cerita, Ustaz tahu tak ni bangunan Shell ni, Ustaz duduk ni, SPM ni, dulu cerita dia, lelaki ni dia ada tanah sedikit, lalu dia ambil tanah dia buat jalan raya, buat lebuh raya untuk lalu, dia dapat pampasan duit. Rumah sebahagian kecil tu dia bagi, dia bagi pada anak yatim, duduk situ. Lalu Allah Ta'ala lipat gandakan, dia bagi rezeki kepada dia, dapat buka stesen Shell, stesen minyak Shell. Kemudian dia kembangkan terus perniagaan, buat blok, bangunan sederet tu, semua dia punya. Dan hotel yang saya duduk tu, hotel dia punya, tuan-tuan. Allah ganti tunai, Allah bagi cash. Kalau tuan-tuan nak Allah gantikan apa yang tuan-tuan belanjakan, tuan-tuan buatlah. Jangan tunggu esok, tak ada masa, tak ada jaminan. Semalam telah berlalu, hari ini insya-Allah. Silakan buat sedekah. Allahu a'lam. Begitulah tuan-tuan, apakah sedekah? Sedekah membenarkan apakah amalan kita yang telah lalu. Sedekah ni satu pelaburan, seperti Ustaz Safidin cerita kepada kita. Dan tuan-tuan tahu, tengok pelaburan macam mana. Kita RM50, selalu saya ulas, RM50 besar nilai RM50. Ketika mana? Ketika duduk dalam masjid, pegang-pegang tabung lalu, tarik-tarik 50, tolak balik. Tarik-tarik RM5, besar lagi, tolak lagi. Ambil yang mana? Yang periang-periang. Kemudian RM50 nilai yang besar dalam masjid ataupun tempat nak derma, tapi nilai RM50 mengkecil ketika berada di Tesco, Giant dan Parkson. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab keimanan kepada Allah. Itulah pelaburan. Tengok macam tandas belakang ni, seorang hamba Allah kata, Ustaz, apa yang saya nak bantu? Tak ada tandas, Ustaz, saya bagi RM20,000. Kami pun bincang lembaga pengarah, dia bagi RM20,000. Dia buat pembangunan paksi, kita buh nama dia. Saya dah fikir, tak sesuai. Katalah Ustaz Bahrin bagi tandas, kita buh tandas Ustaz Bahrin.